Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syauqina Afifah binti Muhammad Hasan Al-Arifi, Nometrik I1910345. So hari ini saya akan huraikan mengenai tasawur dan saya akan kaitkan dengan tajuk iaitu pembunuhan kes Suria. So kat sini saya bukan nak ceritakan tentang kronologi terhadap pembunuhan Suria tersebut, tapi saya nak ceritakan mengenai kenapa dan mengapa kejadian seperti itu berlaku, bahkan di kalangan remaja, yang mana kita fikir macam mana seorang remaja sampai sanggup bunuh kawan dia sendiri. So kat sini saya akan selitkan 4 poin, iaitu punca keruntuhan akhlak. So kat sini, kenapa perkara itu berlaku? Hal ini disebabkan keruntuhan akhlak itu tersebut. So kat sini saya akan terangkan 4 punca keruntuhan akhlak tersebut. So yang pertamanya adalah pengaruh rakan sebaya. So bila kita lihat dekat sini, pengaruh rakan sebaya tu adalah memainkan peranan yang sangat besar, yang sangat beri impak yang kuat terhadap remaja tersebut. Sebab apa? Sebab kita boleh lihat kadang kawan tu adalah sebagai cerminan diri seseorang remaja tersebut. Kita lihat kawan tu nak beli something, buat something and so on, dia sendiri akan terikut perbuatan kawan tu sendiri. So kadang kita mudah terpengaruh dengan ajakan kawan tu sendiri. Yang keduanya pula adalah pengaruh media massa. Kita lihat dekat sini pengaruh media massa sangatlah, saya rasa banyak memberi keburukan kepada remaja zaman sekarang bila diorang tak pandai manage. So kat sini kita boleh lihat media masa sekarang banyak mengeluarkan apps, contohnya macam TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Benda ni kadang kita boleh buat untuk kebaikan, tapi remaja sekarang memilih ke arah keburukan. Diorang lebih memilih, contoh diorang lihat YouTube, kadang dalam YouTube tu sendiri menunjukkan pelbagai adegan-adegan yang tersenonoh sepertinya seks dan sebagainya. Dan contoh TikTok, gelik sana gelik sini. So diorang lebih terpengaruh dengan media massa. So yang ketiganya pula adalah masa lapang diorang diisi dengan perkara yang tak berfaedah lah. Kita boleh lihat dalam hadis riwayat Bukhari, yang mana dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan masa lapang. So kita ambil dekat sini yang masa lapang. Berapa ramai remaja sekarang lebih memilih untuk melepak di luar daripada membaca buku. Berapa ramai remaja sekarang lebih gemar membuat hal yang tak berfaedah berbanding pergi masjid dan sebagainya. Berapa ramai. So dekat sini diorang menghabiskan masa diorang dengan aktiviti-aktiviti yang tak berfaedah. Contoh macam tadi, diorang tengok YouTube yang tak berfaedah, yang tak memberi manfaat. So maksudnya diorang dah luangkan masa diorang dengan aktiviti yang tak berfaedah. Contoh kalau remaja lelaki lebih suka merempit, perempuan lebih suka menghabiskan masa di shopping mall dan sebagainya. So dekat sini diorang dah pun menghabiskan masa diorang dengan aktiviti-aktiviti yang tak berfaedah. So yang keempatnya pula adalah, ni poin paling penting sekali, iaitu kemiskinan. Kita boleh lihat kes yang berlaku kat Suria. Sebab apa? Sebab perempuan tu kemungkinan dia berlaku kemiskinan terhadap ekonomi dalam struktur keluarga dia. Sebab apa? Sebab dia sanggup bunuh Suria ni hanya semata-mata
nak kawang. Mungkin sebelum tu mungkinlah ada pergelutan dan sebagainya kalau mengikut kronologi. Tapi kalau kita lihat barang-barang bukti yang dijumpai, ada dia buang barang-barang kemas yang dia ambil kan, buang kat sungai. So maksudnya kat sini punca kemiskinan tu sendiri yang mendesak diri dia untuk melakukan kejahatan tersebut. Sebab apa? Mungkin kawan tu ada hutang, so dia tak mampu nak bayar, dia sanggup buat benda tu. Sebab apa? Satu tu je, kemiskinan. So inilah antara punca keruntuhan akhlak yang saya sebutkan tadi. So macam mana kita nak halang benda tu berlaku? So saya sediakan dekat sini 4 cara untuk selesaikan masalah tersebut. Mana yang pertama adalah diri sendiri je yang faham diri ni macam mana, suka apa dan sebagainya. So diri sendiri inilah yang patut mengawal nafsu, mengawal sikap yang suka membuang masa. Kita kena pandai manage. So diri sendiri yang patut mulakan dulu. So yang keduanya adalah peranan ibu bapa, yang mana peranan ibu bapa ni sangat penting. Ibu bapa lah yang harus mengawasi gerak-gerik anak-anak. Tak boleh nak bebaskan sangat diorang. Mungkin rasa diorang dah besar dah. Mungkin dia rasa diorang dah besar, dah umur 20-an. So no, ibu bapa perlu untuk awasi gerak-gerik anak-anak. So yang ketiganya adalah masyarakat. Sikap bermasyarakat tu sangat penting, sebab kadang masyarakat juga diorang suka memerhati anak jirannya kan. Diorang suka memerhati macam tu, macam ni. So dekat sini peranan masyarakat tu sangat penting. So masyarakat tu tak boleh ada dalam diri diorang, tu anak dia, lantaklah dia nak buat apa. No, kalau kita nampak, kita cegah. So kita beritahu dekat ibu bapa dia, ataupun kita nak tegur direct pun tak ada masalah. So yang keempat adalah institusi pendidikan. Di sini institusi pendidikan tu perlu adakan berkaitan dengan cara-cara baiki akhlak dan kempen, ceramah dan sebagainya. Bukan hanya semata-mata masuk dalam kelas, hanya belajar tentang subjek tersebut hanya untuk menghabiskan silibus subjek tersebut. No, di sini sebab pelajar tu sendiri kadang selepas ke ibu dan bapa dia, yang memberi tunjuk ajar kepada dia adalah guru. So kat sini kat sini remaja dia akan ambil contoh ideal dia orang, selain daripada ibu bapa adalah guru, adalah pendidik. So nak tak nak, pendidik tu harus menerapkan sifat-sifat dan sikap-sikap nilai murni terhadap golongan remaja tersebut supaya perkara ini boleh dielakkan. So setakat itu saja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.